Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana sekali lagi asal saya ni tahun yang ke-5, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, yang kelima. Yang kelima, saya dapat berjumpa dengan anak-anak kita yang terpilih sebagai pelajar-pelajar yang cemerlang, anak-anak kita yang berjaya menobatkan, meningkatkan nama baik Kulim. Hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan 87 orang lagi. Di semua kita bagi tepukan tahniah kepada anak-anak kita. Kita buat program begini macam Tuan Dibakar kata tadi supaya kita dapat senantiasa merapatkan hubungan antara semua peringkat, pemimpin, warga pendidik, waris, ibu bapa dan anak-anak. Pada masa yang sama, bukan kita nak bangga, tapi kita nak bagi semangat kepada mereka-mereka yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Dalam hidup kita ni, dia mesti ada insentif, ada motivasi. Sebab itulah untuk pekerja-pekerja dia ada sistem bonus. Untuk pemain-pemain kita yang menang di peringkat, semua peringkat, dia pun ada insentif. Jadi ini juga merupakan satu insentif kepada adik-adik kita yang menduduki peperiksaan pada tahun ini. Inilah insentif mereka. Pada masa yang sama, kita juga nak menterjemahkan rasa bangga kita kepada anak-anak kita ni yang bukan senang. Tadi ada satu pelajar dapat 8A 1B sekolah Sungai Kok. Kita buat konon-kononnya straight A lah, 9A 8A, tapi dia ambil 9A dapat 8A 1B. Dia orang kata macam mana? Saya kata saya tu nak dapat 1A pun seksa. Jadi ini 8A 1B pun 9 mata pelajaran merupakan satu kejayaan yang cukup hebat lah. Jadi untuk adik-adik, tahniah dan terima kasih kerana terus menyuburkan nama Kulim Bandar Baru ini. Tapi pada masa yang sama, kita masih ingat kepada ibu bapa jugalah tahniah. Kerana macam Tuan Dibakar kata tadi, tak mungkin anak-anak kita akan berjaya kalau dia hanya mendapat bantuan didikan di sekolah sahaja. Dia mesti ada kombinasi sekolah, cikgu-cikgu yang cukup kuat bekerja lah. Kalau ikut program yang saya tengok di semua sekolah ni, saya sampai naik kesian kepada cikgu dan murid-murid. Sekejap tuition tu, sekejap gerak gempur ni, sekejap ni lah sekali kita semua berdoa majlis baca Yasin supaya kita semua berjaya. Jadi kepada ibu bapa saya ucapkan juga terima kasih. Dan hubungan inilah, jalinan ini saya cukup yakin kalau semua peringkat kita satukan hati kita, satukan matlamat kita ni untuk berjaya, tidak mustahil negara kita ni juga akan sampai ke tahap negara maju seperti mana yang diimpikan ataupun seperti mana yang sedang digerakkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib ini. Dan pada masa sama, tadi Ustaz Abdul Qadir tadi doa, kita nak tengok anak-anak kita yang berjaya ini, jiwa dia tenteram, pemimpin yang baik, dan lagi Ustaz doa tadi supaya sejuk mata memandang. Apa benda yang sejuk mata memandang ni? Kita tengok anak kita yang pandai tapi budi dia tinggi. Kita tengok anak kita yang pandai tapi dia sayang kepada bukan saja keluarga dia, kepada masyarakat dia, kepada negeri dia, kepada negara dia. Kita tak nak bina mesin, robot. Robot, siapa kata robot tak pandai?
cukup pandai. Tapi robot tak ada apa. Dia ada otak, dia tak ada hati. Bila program tu kata jalan ke depan, dia akan jalan ke depan. Ada lubang ke, ada bangunan ke, ada orang ke, dia tetap akan jalan. Sebab itu program dia. Itu program dia. Kalau orang depan dia bawa kereta, orang depan, orang tua sakit di atas jalan, robot boleh berhenti tak? Boleh tak? Tak boleh. Pasal itu program dia. Tapi kalau manusia yang ada hati, dia bawa kereta, dah diprogram, tiba-tiba dia nampak kereta orang tua lintas, orang kurang upaya lintas, lencik-lencik, dia boleh berhenti. Sebab hati dia akan mengawali pemikiran dia. Walaupun diajak untuk ke depan, dia mesti berhenti supaya orang tua tadi, orang kurang upaya itu boleh lintas. Ini yang kita nak bawa dalam negara kita. Ini yang kita nak bawa dalam negara kita. Kita nak rakyat kita bukan saja cerdik, bukan saja pandai, tapi hati dia juga mesti besar. Hati dia juga mesti tidak lupa bahawa dia berjaya bukan kerana dia orang yang paling pandai, tapi dia berjaya kerana kita mempunyai satu sistem yang baik yang mengupayakan dia untuk berjaya. Satu sekolah, satu sistem pendidikan, satu tenaga pengajar, satu bantuan sekolah, satu keluarga yang senantiasa memberi sokongan kepada dia, dan satu masyarakat yang senantiasa berdoa supaya anak ini akan menjadi anak yang berjaya. Jadi na'udzubillah, kalau orang Islam kata, kita minta simpang, kalau orang biasa kata, supaya negara kita ini yang sudah letak dalam keadaan yang baik, insya-Allah, dengan kejayaan-kejayaan anak ini, macam Tuan Haji Bakar kata, 10 tahun lagi mereka ini akan sudah berumur 26 tahun. 26 tahun ini mereka inilah yang akan mengganti kita ni, yang akan mengganti kita supaya membawa terus perubahan yang baik. Kita tak mau negara kita macam negara-negara lain ni, ada cerdik pandai, mahasiswa yang sepatutnya menjadi role model. Apa dia role model? Menjadi contoh. Tapi mereka itulah yang berserabut ni, berserabut, berdemonstrasi tak tentu pasal di sana, bergerak tak tentu pasal di sini, yang akhirnya yang akan memberi nama buruk bukan saja diri dia, bukan saja keluarga dia, negara dia sendiri ini. Sebab perkara-perkara yang buruk yang terjadi dalam negara kita hari ini tak macam dulu. Dulu apa jadi di Sungai Tengah, sejak-sejak orang punya pun tak tahu. Tapi hari ini apa yang jadi di Taman Kenari ini, dalam masa 1 minit, orang di Bandar Baru ni dah tahu apa yang jadi. Orang dalam negara kita ni akan tahu, dan lebih-lebih lagi orang yang berada di luar negara akan lihat keadaan-keadaan buruk ini. Dan Malaysia ini tidak boleh tidak, masa depan kita bergantung kepada dunia. Kita tidak tinggal dalam negara yang dipisahkan dengan keadaan dunia. Kita ada pelancong daripada luar negara 26 juta orang setahun. 26 juta. Kita nak pergi ke selatan Thailand cuti sekarang? Ada orang nak pergi? Takut. Padahal dulu orang lelaki ni terutamanya, orang perempuan terutamanya, pantang tunggu hujung minggu.
Yang perempuan nak beli baju, nak beli bawah limau, laki-laki yang muda-muda nak beli lain. Tapi hari ini siapa nak pergi? Tak nak pergi. Sebab negara dia dah jadi macam tu. Dan siapa yang jadi mangsa? Peniaga-peniaga di situ. Peniaga-peniaga jadi mangsa, siapa lagi yang akan jadi mangsa? Rakyat yang hantar barang dia untuk orang berniaga. Dan akhirnya negara itu akan menjadi kelang kabut. Jadi samalah Malaysia ni. Kalau apa saja yang kita nak buat, kita mesti berfikir satu saat dulu bahawa kita mesti menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Jangan kita rasa kita hebat tapi masyarakat kita bermasalah. Jangan kita rasa kita hebat, negara kita bermasalah. Jangan kita rasa kita hebat, akhirnya seluruh rakyat akan merasai perkara-perkara yang kita buat ini. Jadi inilah harapan saya kepada adik-adik, anak-anak yang berjaya, di mana saja adik-adik pergi selepas ini, jaga nama baik Kulim Bandar Baru. Kedua, jangan lupa Kulim Bandar Baru. Kerana di sinilah adik-adik bermula, dan insya-Allah kalau dah dapat PMR 8A, kita doakan insya-Allah SPM akan dapat juga yang lebih baik. Insya-Allah akan masuk universiti, dan besok bila balik akan menjadi mereka-mereka yang berjaya. Waktu itulah ingat bahawa kejayaan adik-adik adalah kejayaan orang Kulim Bandar Baru, dan bantulah balik. Bukan perlu bantu kau keluar duit, tapi bantulah balik dengan apa saja cara pun, supaya orang Kulim Bandar Baru ni akan rasa manfaat, faedah daripada kejayaan adik-adik ini. So saya sekali lagi nak ucapkan tahniah kepada adik-adik, tahniah kepada ibu bapa, tahniah kepada pengetua sekolah dan warga pendidik, dan lebih-lebih lagi tahniah kepada PPD dan pegawainya, dan insya-Allah saya senantiasa bersedia untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita bawa insya-Allah Kulim Bandar Baru ini terus menjadi kawasan yang berjaya, kawasan yang cukup aman, kawasan yang cukup bersih segala-galanya, kawasan yang kita rasa tempat yang penuh dengan keceriaannya, dan kita akan rasa inilah tempat kita dan inilah tempat kebanggaan kita ini. So, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.